الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa yang dikasihi Tuan Imam Masjid, barisan ahli jawatan kuasa Masjid, kepada semua para hadirin muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati serta memberkati majlis pertemuan kita pada pagi ini. Dan kita dikurniakan Allah ilmu dan kefahaman, amal dan juga ikhlas, serta Allah menjadikan kita semua dapat memahami hadis Nabi serta mengamalkannya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melayakkan kita mendapat syafaat baginda. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Hadirin yang dikasihi sekalian, insya-Allah pertemuan kita pada pagi ini adalah menyambung daripada kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Hadis kita pada hari ini adalah menyambung pada hadis yang ke-8 dalam bab yang ke-8, iaitu bab al-istiqamah. Jumpa Haji Fifi? Jumpa. Haji Mahfuz jumpa? Kitab baru ke Haji? Kitab baru ke? Allahu Akbar. Bab al-istiqamah. Tajuknya babul istiqamah. Apa makna istiqamah? Berterusan. Dan istiqamah, kalau kita baca Quran, kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Istaqama yastaqimu istiqamatan mustaqim. Iaitulah pendirian dan ketetapan yang tegak dan lurus. Itu dinamakan sebagai istiqamah. Maknanya kalau dia lurus tegak je, selama tak belok dia istiqamah tu. Faham tak? Kalau dia dah belok ke kiri, maka dia tak istiqamah, tak lurus dah. Ke kanan tak lurus dah. Maka Nabi nak minta kita tegak terus je sampai kita mati dekat laluan yang tegak itu. Orang itu namanya istiqamah. Sebab itu kita minta dalam Quran, dalam surah Al-Fatihah, ihdina siratal mustaqim. Wahai Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dengan erti kita, Islamlah yang lurus. Bila sebut istiqamah, maknanya minta ditetapkan dalam jalan Islam sampailah mati. Jangan terseleweng ke kanan ataupun ke kiri. InsyaAllah. Allahumma amin. Baik, sekarang kita tengok ayat yang digunakan oleh Al-Imam Nawawi, ayat Quran dalam hadis ini, dalam kitab ini. Allah Ta'ala berfirman, Ida, rakam, voice. Okay. Okay, babul istiqamah. Allah berfirman, fastaqim kama umirt. Allah berfirman dalam surah Hud ayat berapa? 112. Allah sebut fastaqim kama umirt. Beristiqamahlah wahai Muhammad dengan apa yang Allah perintahkan. Tuan-tuan ingat baik-baik, surah Hud ini Nabi sebut dalam hadis. Kata Nabi, syayyabatni Hud. Surah Hud telah menjadikan aku beruban. Nabi sebut dalam hadis, syayyabatni Hud. Surah Hud telah menjadikan aku beruban.
Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya tuan-tuan, saya nak bagi contoh lah tuan-tuan. Tuan-tuan beruban sebab apa? Ada orang belum tua dah beruban juga. Kan? Dia lebih cepat daripada orang lain. Maknanya belum 60, belum 50 dah beruban dah. Mungkin kerana banyak sangat fikir, ada tekanan, menjadikan dia dah tua sebelum dia tua. Bahasanya begitu. Atau dia telah beruban sebelum waktu yang normal bagi orang beruban. Nabi SAW memiliki uban. Dan bila Sayyidina Abu Bakar kata kepada Nabi, laqad shibta ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau telah beruban. Nabi kata, syayyabatni Hud. Telah menjadikan aku beruban oleh surah Hud. Kenapa surah Hud jadikan Nabi beruban? Tuan-tuan, ada banyak jawapan. Antaranya yang disebutkan oleh ilmuwan-ilmuwan yang cuba mencari gali kenapa Hud. Dalam surah Hud adanya perintah untuk istiqamah. Dan istiqamah adalah satu usaha yang sangat sukar dan susah. Dalam surah Hud ada sebut fastaqim kama umirta. Wahai Muhammad, istiqamahlah terus sebagaimana yang Allah perintahkan. Tapi ada kedua yang mengatakan surah Hud, surah yang banyak menceritakan tentang kebinasaan kaum-kaum dan umat-umat Nabi terdahulu. Disebabkan banyaknya umat yang ingkar, umat kaum Lut, kaum Nabi Allah Syuaib, kaum Nabi Allah Saleh dan sebagainya. Menjadikan kerunsingan dan keresahan Nabi terhadap umatnya yang tak beriman. Maka menjadikan Nabi beruban. Itu mungkin pandangan kedua juga boleh diterima. Kalau kita ambil yang pertama tuan-tuan, maknanya apa? Istiqamah bukan sesuatu yang mudah. Sehingga kalau kita ambil pandangan pertama mengatakan itu artinya istiqamah adalah kerja dan jalan yang susah untuk teguh atas apa yang dah kita tahu itu benar. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bila kita tahu kita istiqamah? Bila kita tahu kita istiqamah? Bila kita telah mati, baru betul istiqamah. Selama belum mati, peluang untuk belok itu masih ada lagi. Betul? Mungkin saat akhir, mungkin sebelum saat akhir. Siapa yang boleh menentukan kita berada dalam landasan iman sampai mati? Tak ada siapa. Kalau dia dah mati, barulah kita kata dia istiqamah. Sebab itu Nabi kata apa dia? Kalau nak jadikan seorang itu contoh dan tauladan, ikutlah orang yang telah mati. Sebab apa? Orang yang telah mati tak ada cerita dah lepas tu. Tapi orang yang hidup, okey, tuan-tuan jadikan Haji Mahfuz idola pergi masjid. Contohnya tuan-tuan. Idola pergi masjid, pergi kuliah. Satu masa akhirnya tuan-tuan, okey, akhirnya dia merajuk dengan saya. Tak nak datang kuliah lagi dah. Orangnya masih hidup. Lalu dia berpaling arah. Dia tak nak lagi datang dah. Jadi itu tidak akan kekalkan kita menjadikannya sebagai contoh dan idola. Nabi kata apa? Kalau nak jadikan ikutan, jadikan orang mati sebagai ikutan. Tuan-tuan dengar syekh itu, tuan guru itu, haji sekian, fulan bin fulan yang telah abadikan hidupnya untuk ilmu, untuk ibadah, untuk infak, untuk sedekah yang baik. Sehingga kita ikut sirah perjalanannya, maka kita selamat. Kenapa? Dia dah meninggal dah. Dia tak akan boleh U-turn balik semula. Tetapi orang yang hidup ada fungsi itu. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikut, ialah kadang-kadang kita suka artis ini berubah, ustaz itu berubah, tokoh itu berubah. Kita tahu, kita suka. Saya suka betul dengan ustaz ni. Dia buat kebajikan. Saya suka dengan ustaz ni. Dia punya dakwah. Ya, kita boleh suka ikutnya. Tapi tidak boleh kita jadikan seorang itu ikutan yang mutlak. Kenapa? Kerana manusia boleh berubah. Tak ada siapa yang tahu. Kecuali orang yang telah mati. Dia mati selesai dah ceritanya. Maka Nabi kata boleh, ikutilah orang, jadikanlah contoh dan tauladan orang yang telah meninggal kerana dia sudah meninggalkan dunia ini. Jadi tuan-tuan, yang hidup ni boleh jadikan sebagai orang kata penasihat, cara, etika. Tapi untuk jadikan tokoh dan ikutan yang baik adalah orang yang telah meninggal dunia. Sebab dia tak akan berubah lagi dah. Tapi orang yang hidup, walau macam mana pun baiknya dia, hati manusia berada dalam jagaan Allah dan dia boleh berubah bila masa. Kalau kita ikut dia, dia berubah, kita pun berubah. Kita sudah tidak istiqamah dalam kebenaran yang kita ada. Boleh faham kan? Jadi manusia tidak maksum kecuali Nabi SAW. Kita mohon kepada Allah, kita diistiqamahkan oleh Allah Ta'ala. Tengok tuan-tuan ayat yang ke Fusilat ayat yang ke-30. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu
alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berdoa ataupun yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami ini adalah Allah, maknanya dia orang beriman. Summastaqamu, kemudian dia summastaqamu, kemudian dia istiqamah. Istiqamah dengan apa? Dia sebut qalu rabbunallah summastaqamu. Dia kata Tuhan kami adalah Allah dan istiqamah. Maknanya apa? Dia istiqamah dengan pegangan yang Tuhannya adalah Allah dan dia tak akan berubah dengan akidah itu. Keyakinan itu, kecintaan itu, hati yang bertauhid kepada Allah tak berubah apapun berlaku. Summastaqamu. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Fadilat orang istiqamah. Quran sebut. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang ini turun kepadanya para malaikat bersama dengan mereka dan malaikat cakap dekat dia. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Tuan-tuan, cuma kita tak nampak dan tak dengar je malaikat sebut. Tapi orang yang istiqamah dengan akidah dan pegangannya, lalu dia akan dikatakan oleh malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Wahai fulan bin fulan, kamu jangan takut dengan apa yang akan berlaku di masa depan di akhirat, kerana kamu adalah orang yang selamat. Wala tahzanu, jangan bersedih dengan apa yang telah luput daripada kehidupanmu dalam perkara yang kamu tak dapat, yang kamu inginkan. Kerana apa? Kerana kamu akan dikurniakan Allah dengan tempat yang lebih baik daripada semua itu. Wa abshiru bil jannah. Tengah hidup kat dunia, malaikat dah ucap kat dia dah, bergembiralah dengan tempatmu di dalam syurga. Cuma tuan-tuan satu je, kita tidak dikasyafkan dapat mendengar dan melihat perkataan malaikat itu. Tapi Quran mengatakan, orang yang istiqamah dengan akidahnya yang betul, malaikat turun kat dia, malaikat kata, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Quran kata apa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Inilah sifat para wali, tuan-tuan. Malaikat kata, kami adalah penjaga-penjaga dan penolong-penolong kamu di dunia dan di akhirat nanti. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kepada kamu semua, wahai orang yang istiqamah, apa je yang kamu syahwatkan, yang kamu inginkan, yang kamu nakkan di dalam syurga, semuanya akan diberikan kepada kamu. Nak makan apa, tuan-tuan? Semua dapat. Nak tengok apa? Semua dapat. Nak kenderaan apa? Semua boleh. Nak rumah besar macam mana? Semuanya dapat. Nak cantik macam mana? Semuanya boleh. Quran kata, walakum fiha ma tashtahi. Tashtahi ni dalam bahasa Arab syahwah. Syahwah maknanya apa? Syahwat maknanya apa, Haji Mahfuz? Tak. Keinginan. Quran kata, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kamu akan dapat semua yang kamu nak ingin oleh diri kamu. Apa dia nak? Semua dapat. Syurga. Walakum fiha ma tad'un. Semua yang kamu minta, semua akan ditunaikan Allah. Apa syarat dia? Apa syarat dia? Syaratnya adalah pegang dengan akidah yang benar, kemudian istiqamah. Haji dan saya sendiri, tak ada siapa boleh menjamin diri kita setahap mana istiqamahnya. Selagi belum diuji dan belum mati. Selagi belum diuji dan belum mati. Sebab itu tidak ada siapa yang boleh mendakwa dirinya adalah orang yang baik dan dia ahli syurga, melainkan setelah dia mati. Tak boleh. Boleh jadi saat akhir iblis dan malaikat selewengkan akidahnya, kemudian dia mati. Nabi sebut dalam hadis yang lain, hadis dalam bab Al-Qadar, kalau tak silap Imam Nawawi pun sebut hadis ini dalam hadis yang ke berapa belas saya tak ingat, tuan-tuan. Kata Nabi SAW, ada orang yang beramal dengan amalan ahli syurga sampai dia nak masuk syurga, baki sejengkal je lagi. Tetapi saat akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan ahli neraka, terus mati dan terus masuk dalam neraka. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka sepanjang hidupnya, sampai dia nak masuk neraka ni baki sejengkal je lagi kalau ikut amal dia. Tetapi saat sebelum dia mati, dia beramal dengan amal ahli syurga dan bertaubat, terus mati masuk ke dalam syurga. Nampak tak? Jadi istiqamah ni nak sampai mati. Nak sampai mati. Tuan-tuan, dan saya dan kita semua tak tahu
apa penghujung kita. Walaupun kita kata Ustaz, dah 70 dah Ustaz, insya-Allah mati Ustaz. Dah tak tahu lagi. Tak tahu. Tuan-tuan, kerana itu adalah cerita akhir. Sebab itu dalam bab ni Nabi sampai beruban sebab ayat istiqamah. Dan nanti tuan-tuan tengok, nanti kita jumpa satu hadis, Nabi pesan dekat sahabat pendek je. 3 perkataan je. 3 perkataan je. Tuan-tuan boleh tengok, saya letak dalam status WhatsApp saya hadis ni sejak dari dulu lagi dah. Sependek je pesanan Nabi. Tapi dia memberikan makna yang sangat dalam untuk keselamatan dunia dan akhirat. Tengok hadisnya. Ayat seterusnya. Ayat yang ke Al-Ahqaf, ayat 13-14. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqamah. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan ada rasa takut di dunia dan tidak akan bersedih dengan apa yang telah lampau daripada kehidupan-kehidupan dan perkara dunia yang telah luput. Ulaika ashabul jannah. Merekalah pemilik-pemilik syurga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam syurga. Jazaa'an bima kanu ya'malun, menjadi balasan kepada apa yang telah mereka lakukan di dunia. Hadirin semua, sebab itu saya nak sebut, kalau kita dapat buat amal banyak, baca Quran banyak, ini banyak, sebenarnya yang paling penting bukan banyaknya itu. Itu penting juga, beratkan timbangan amal. Tapi yang paling penting adalah kita mati masih berada dalam amal yang kita lakukan. Kita berakidah dengan akidah Islam. Kita tak boleh kata, Ustaz, saya dah 50 tahun dah dengan akidah ini. Boleh tak ambil last minute setahun tu lain? Jawapan tak boleh. Yang dia nakkan adalah istiqamah, baru boleh menjadi calon ahli syurga. Baik, kita masuk tajuk kita. Baru masuk tajuk, tuan. Hadis yang pertama daripada babul istiqamah. Wa an Abi Amr, qila Abi Amrata, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Tuan-tuan tolong hafal hadis ni, pendek je. Pendek je. Apa nak hafal? Amantu billah thumma istaqim. Boleh hafal tak? Amantu billah thumma istaqim. Amantu billah thumma istaqim. Pendek je. Hadis ni saya letak dalam status WhatsApp saya. Kalau tengok ada kat situ. Lama dah saya letak. Tuan-tuan, kalau dapat hafallah hadis pendek-pendek ni, hafallah. Kerana ada satu riwayat hadis yang dhaif. Dhaif ni lemah lah maknanya. Tapi jadikan fadail amal, kelebihan amal. Nabi sebut, man hafiza min ummati arba'ina hadisan. Barang siapa yang menghafal di kalangan umatku 40 hadis. Hadis Nabi maknanya akan dibangkitkan di akhirat bersama dengan para ulama dan para orang-orang zuhud di akhirat nanti. 40 hadis paling tidak. Ambillah yang pendek-pendek. Hadis ni status dhaif, tuan-tuan, ataupun dibincangkan panjang para ulama tentang kritikannya. Tapi untuk jadikan galakan kita beramal, hafallah. Mudah-mudahan dapat. Tak dapat tak salah. Dah hafal dah. Nampak tak? Jadi ambillah hadis-hadis pendek untuk dihafaz. Okey, hadisnya bunyi apa? Qul. Jangan tengok Haji Mahfuz. Qul amantu billah thumma istaqim. Itu matan hadis daripada Nabi SAW. Baik tuan-tuan, kita tengok maknanya bersama. Daripada Abu Amr, ataupun dikatakan orang itu adalah Abu Abi Amrah. Namanya sebenar Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Telah berkata beliau, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan. Ya Rasulullah, tolong ceritakan kepadaku di dalam Islam ini, apakah perkataan yang kalau aku dah tanya, kamu nasihat kat aku, lepas ni aku tak payah tanya orang lagi dah. Benda tentang Islam. Maknanya satu benda je, tolong menasihat kepada aku, yang aku pegang perkataan ini, lepas tu tak payah tanya orang lagi dah. Pesanan yang aku pegang, tak payah tanya orang lagi dah. Maknanya, mungkin sahabat ni tuan-tuan duduk jauh. Dia dapat jumpa Nabi jarang-jarang. Dia kata, ya Rasulullah, tolong nasihat aku apa benda. Aku pegang perkataan ni dan tak payah tanya orang lagi dah. Tuan-tuan, lalu Nabi katakan kepadanya, qala. Nabi bersabda, qul, wahai fulan, katakanlah, amantu billah.
Kata amantu billah, itu je perkataannya. Sebutlah amantu billah, aku telah beriman kepada Allah. Itu je perkataannya. Nabi kata sebut ini. Summastaqim, kemudian kamu teguh dan istiqamah dengan keimanan itu. Dengan keyakinan itu, dengan pegangan Allah sebagai Tuhanmu. Tuan-tuan, sebab itu ada zikir yang kita disuruh baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Apa dia? Hampir sama dengan ayat ini. Iaitu, Nabi suruh baca pagi 3 kali, petang 3 kali. Apa dia, Cikgu Naimah? Allahu Akbar. Tengok tuan, sebab tu saya panggil dia, pasal dia tahu. Raditu billahi rabba. Masya Allah, pandai semua. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Bila baca ni? 1 3 kali pagi, 3 kali petang. 1 lagi bila? Bolehlah baca nak tidur tu terpulang. Tapi yang ada dalam hadis ataupun yang Nabi anjurkan bila? Iaitu baca ketika azan, ketika setelah menyebut asyhadu an la ilaha illallah. Kan? Kita jawab apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wahda syarikalah raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Dalam hadis menyebutkan siapa yang membaca seperti itu, ghufira lahu dzambah, diampunkan baginya dosa-dosanya. Boleh? Dapat tak? Bacanya bila? Ketika azan pada part asyhadu an la ilaha illallah. Kita pun sebut asyhadu an la ilaha illallah. Okey? Wahdahu la syarikalah. Kemudian sebut raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Itu je. Kemudian sambung macam biasa azan balik semula, ikut keadaan biasa sampai yang terakhir. Okey, disebutkan dalam hadis diampunkan baginya dosanya. Itu antara yang disebut. 1. Yang kedua, perasan tak saya ada bagi buku zikir yang kecil tu, yang Al-Mukhtarat. Siapa bawa? Tengok dekat ujung sekali. Zikir akhir sekali. Bukan muka surat air, zikir akhir sekali. Apa bacaannya? Okey. Ya. Amantu billahil azim. Tengok Nabi sebut dalam hadis tu apa? Qul. Dalam hadis ni, qul amantu billah. Dalam ni, dalam zikir tu, amantu billahil azim. Nabi kata sebutlah amantu billah. Ini zikir yang kita baca, amantu billahil azim. Sama dengan yang Nabi suruh. Sebab itu lafaz ini ada dalam zikir. Kita kena sebut. Nabi kata, qul amantu billah. Kamu sebut aku beriman dengan Allah dan istiqamah dengan perkataan itu. Maka kita sebut amantu billahil azim wa kafartu bil jibti wat taghut wastamsaktu bil urwatil wuthqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Saya dah cerita dah fadilatnya apa. Yang ini bukan hadis Nabi tau. Ini bukan hadis Nabi yang ni. Yang ni hadis. Yang ni bukan. Tapi ini adalah perkataan sahabat Nabi. Ini adalah zikir yang dibaca oleh sahabat Nabi. Yang kisahnya, ingat lagi tak kisahnya? Saya dah cerita kat sini 2-3 kali juga dah. Tuan Said, ingat ke ingat? Ji, Syekh? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pernah cerita kisah ini. Kalau tuan-tuan buka dalam buku yang zikir saya bagi nota kaki. Rujukannya di mana saya ambil. Kat mana saya sebut tu? Ha? No, bawahnya lagi. Al-Hafiz Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib menceritakan satu ketika seorang sahabat Nabi, dia jalan di kawasan padang pasir. Dia jalan-jalan, dia dengar satu suara yang bising, riuh macam AGM.
annual grand meeting. Tuan-tuan, macam ada mesyuarat, riuh sangat. Lalu dia pun menyelinap di sebalik batu ataupun pokok, dia tengok apa berlaku. Dia melihat perhimpunan makhluk-makhluk yang bukan manusia. Ingat lagi tak? Woi, dia kata banyaknya. Dia pun duduk mendengar dan melihat dengan takjub. Tuan-tuan, dengan takjub. Apa yang berlaku adalah permesyuaratan hantar laporan-laporan yang dilakukan oleh mereka. Ada di kalangan mereka pun sebut, kami berjaya dah buat macam ni. Kami berjaya sesatkan ini. Kami berjaya jadikan orang ini buat maksiat ini. Buat ini, buat ini. Tapi dalam mesyuarat itu ada satu usul tergempar. Usul apa je? Dia kata ada seorang lelaki di Madinah yang kita tak dapat buat apa-apa ke atas dia. Tak boleh nak kacau dia. Tak boleh nak hasut dia. Tak boleh nak sesatkan dia. Susah sangat dia ni. Terlindung kuat. Lelaki ini dengar perkataan itu. Namanya pun disebut dalam tu. Dalam majlis tu. Lelaki ni namanya disebut. Tuan-tuan, dia pun cepat-cepat larikan diri supaya tak dengar oleh makhluk-makhluk tadi. Dia pun berjalan. Kisah ini diceritakan dalam kitab hadis oleh Al-Hafiz Al-Mundhiri. Cuma bacaan ini bukan hadis. Tapi bacaan sahabat itu. Yang dinukilkan daripada sahabat tadi. Lalu dia... Ingat handphone saya. Lalu dia pun cepat beredar, dia dapat tangkap nama sahabat tadi, dia dapat tangkap orang ini tak boleh diganggu gugat, disesatkan oleh perhimpunan syaitan-syaitan tadi. Lalu dia berazam untuk mencari lelaki tadi. Ke mana dia? Tinggal untuk tanya apa yang dia buat, apa yang dia amalkan. Sampai banyak-banyak orang boleh dikacau, dia tak terkacau. Tuan-tuan, dia cari dan bermusafir jauh. Tanya orang ni, dia kat mana? Dah pergi sini lah. Dia cari-cari. Akhirnya jumpa di satu tempat yang jauh. Orang tu macam biasa. Dia kata, Tuan, saya nak tanya kepada Tuan, apa amal yang Tuan buat? Dia kata, saya macam biasa je lah, mana ada amal apa-apa. Kan? Dia amal tak biasa. Kenapa kamu tanya begitu? Dia kata, aku satu ketika jalan di tempat sekian, nampak sekian, ada sekian, dan aku dapati dia menyebutkan tentang engkau, seorang yang tidak mampu diganggu dan diselewengkan dan disesatkan atau dilakukan ini dan ini. Dia kata, apa amal Tuan? Dia kata, aku tak ada amal apa, aku amal macam biasa je. Cuma, akhirnya cuma tu yang